Tergerak juga di hati Mak El Togok mahu membawa isterinya Kimah balik sahaja ke rumah. Tetapi bimbang juga dia kalau keluarga isterinya akan menyalahkan dia pula. Memanglah dia berhak pada diri Kimah sebagai isterinya. Namun dalam keadaan Kimah yang terbaring di katil hospital, dia perlukan juga pandangan sanak saudara. Manalah tahu perkara buruk berlaku, tentu siapa pun tidak boleh disalahkan. Sudah lama sangat Kimah terlantar di katil hospital sejak hampir sebulan dimasukkan ke wad. Terpaksa juga Mak El Togok membawa isterinya ke hospital dengan tidak memberitahu sanak saudaranya terlebih dahulu. Manalah dia dapat menahan sabar tatkala Kimah mengerang-erang di tengah malam menanggung sakit kepala. Sampai menghempas-hempaskan badan, Kimah mengerang disebabkan kepalanya berdenyut-denyut sakit bagaikan ditusuk mata kapak. Memang Kimah sudah beberapa kali mengadu pada suaminya tentang kepalanya yang sakit tidak menentu. Apabila ditelan saja pil Panadol, sakit kepala itu hilang serta-merta. "Ambilkan aku pil," keluh Kimah terkapai-kapai tangan disebabkan Mak El Togok terkial-kial menyelak laci almari tetapi tidak menemui apa-apa. "Awak letakkan dekat mana?" rungut Mak El Togok setelah puas mencari pil yang diberitahu oleh isterinya. "Takkanlah dah habis," gerutu Kimah menahan kesakitan yang kian menyesak. "Aku sendiri yang menyimpannya dalam laci almari itu," tegas Kimah terketar-ketar tidak dapat mengangkat kepalanya. Terpaksa pula Mak El Togok menyuruh anaknya cari di dapur. Boleh jadi Kimah terlupa disebabkan menahan kesakitan. Memang pil yang diberitahu oleh Kimah itu diletakkan dalam almari lauk di dapur. Cepat-cepat Senah membawakan pil berkenaan kepada emaknya. Sebaik saja Kimah telan pil yang diunjukkan kepadanya, dia semakin menggelepar menahan sakit. Sebab itulah Mak El Togok tidak sabar lagi dengan keadaan Kimah. Lantas dia memapah isterinya masuk ke kereta dan terus saja dihantar ke hospital. Dalam masa seminggu sahaja, Kimah terlantar di hospital. Kulitnya yang putih kuning sudah berubah menjadi hitam bagaikan daun pisang yang dilayur. Tetapi doktor tidak memberi apa-apa penjelasan mengenai penyakit yang dihidapi oleh Kimah itu. Sebab itulah saudara mara Kimah mula mendesak supaya Mak El Togok membawa sahaja isterinya balik ke rumah. Tetapi Mak El Togok bimbang sekiranya Kimah dibawa keluar sebelum pihak hospital memutuskannya supaya balik. Siapa yang akan merawat Kimah kalau dia berkeras meminta dikeluarkan saja dari hospital? "Macam mana aku nak buat ni?" keluh Mak El Togok meluahkan rasa tegasnya kepada kawan sepejabatnya Ali Ranggi. Cubalah ikhtiar cara lain." Sengaja Ali Ranggi memberi perangsang kepada kawannya biar Mak El Togok tidak putus asa. Dalam saat demikian, memang siapa pun mudah gelabah tidak menentu. Macam mana mahu tenteramkan hati apabila kenangkan isteri yang terlantar di hospital. "Ikhtiar apa lagi aku nak buat?" Mak El Togok menggeleng lemah kerana tidak dapat memikirkan apa-apa lagi. "Berubat cara kampung pula," beritahu Ali Ranggi mengingatkan kawannya. "Pula dah, mana aku nak cari dukun?" Mak El Togok bagaikan orang bodoh mengharapkan pertolongan daripada sesiapa sahaja. "Aku ni bukan kenal sangat dukun ni," ujarnya perlahan-lahan seolah-olah mengharapkan belas ihsan kawannya itu. Tersengih-sengih Ali Ranggi dengan sikap kawannya yang semakin kebingungan. Hampir sebulan Kimah terlantar di hospital, badannya semakin lemah. Setiap kali Ali Ranggi suami isteri datang menjengah, dia riang berbual bagaikan tidak menanggung sakit apa-apa. Hanya kulit badannya sahaja sudah bertukar menjadi kendur dan hitam laksana daun pisang yang dilayur ke api. Memang Kimah tidak mengadu sakit, kecuali sendi-sendinya sahaja lenguh hingga terasa ngilu sampai ke tulang. Selepas beberapa kali menjengah Kimah di hospital, Ali Ranggi menelefon saya. Terkejut juga saya apabila pagi benar Ali Ranggi menelefon sebelum saya habiskan wirid solat subuh. Selepas solat subuh dan selesaikan wirid, segera saya menelefonnya semula. Manalah tahu ada perkara mustahak yang hendak diberitahunya kepada saya. "Ni, isteri kawan saya sakit ni ngah," Ali Ranggi menjelaskan dengan nada yang tersengih-sengih. "Dah berubat, dah bawa pun ke hospital," jelas lagi Ali Ranggi, sepupu saya yang masih juga tersengih-sengih. "Jadi, apa masalahnya?" tegas saya mendesak.
Memang Ali Ranggi tidak bertangguh menelefon saya sekiranya kawan-kawannya di pejabat menghadapi masalah keluarga yang mengadu hal kepadanya. Disebabkan dia sepupu yang rapat hubungan dengan saya, seringkali dia akan menelefon sahaja asal saja kawan-kawannya menghadapi masalah demikian. Kadang-kadang rimas juga saya dengan hal yang tidak sudah-sudah menimpa kawan di pejabatnya. Sampaikan barang kemas hilang pun dia akan meminta Ali Ranggi hubungi saya bertanyakan di mana tersoroknya. Kadang-kadang mereka macam desak pula seolah-olah saya tahu sangat. Seolah-olah saya tahu sangat meneka sama ada barang yang hilang itu tersorok ataupun tidak. Puas saya memberitahu tidak tahu. Mereka tidak percaya pun. Apalagi Ali Ranggi yang kerap-kerap kali memberitahu mereka mengenai saya yang dapat membantu. Sudah beberapa kali saya mengingatkan Ali Ranggi supaya tidak bersikap demikian. Tetapi dia akan mendesak isteri saya pula. Isteri kawan saya tu tak tahulah apa sakitnya, ujar Ali Ranggi semacam memujuk. Kulitnya kecut macam daun pisang yang dilayur. Suaranya merendah seolah-olah menahan rasa terharu. Nantilah dulu. Nanti kalau lapang, Angah akan telefon kamu balik, sahut saya sengaja berdalih. Memang saya tidak mahu memberi jaminan untuk melihat Kimah di hospital. Sekalipun Ali Ranggi mengaku yang perempuan itu mempunyai hubungan keluarga di sebelah ayah saya. Maafkan saya. Sekalipun Ali Ranggi mengaku perempuan itu mempunyai hubungan keluarga di sebelah ayahnya. Perkara ada hubungan itu tidaklah menyebabkan saya terdesak sangat mahu segera menjengah. Apalah yang boleh saya lakukan apabila melihat perempuan itu kejang di katil hospital? Saya sekadar boleh doakan saja untuk memohon pertolongan Allah semata-mata. Manalah ada upaya saya untuk membantunya tatkala Kimah yang terkejang menanggung kesakitan demikian. Selepas sahaja solat sunat duha, saya menunduk perlahan merenung jauh ke dalam diri sambil berdoa dalam rasa yang gemetar. Saya ulangi sehingga 21 kali hingga terasa seolah-olah diri saya tercampak ke wad hospital berdepan dengan Kimah yang terkejang di situ. Memang terkejut saya dengan keadaan kulitnya yang kendur laksana daun pisang dilayur ke api. Puas saya mengagap puncanya masih juga tidak dapat dituduh. Tetapi Kimah kelihatan gelisah bagaikan kepanasan apabila saya tercegat di situ. Setelah merenung seluruh tubuh Kimah, lantas saya membacakan doa dengan perlahan. Sekaligus Kimah berpaling ke arah saya dengan wajah yang sayu. Sekonyong-konyong ketika ini, bayangan lembaga seperti asap nipis menjelma di penjuru katil dengan mukanya bertopeng seolah-olah sangkar besi. Puas saya merenung bayangan yang menjelma itu, tetapi masih tidak dapat melihat wajahnya yang tersembunyi di sebalik topeng besi itu. Buat apa awak nak tunjuk pandai? Jerkah bayang seperti asap nipis itu cuba merapati saya. Apabila saya bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali dengan menekan ibu jari ke tapak tangan, lembaga yang terbayang itu tercampak ke penjuru. Dia menjadi marah disebabkan dirinya tercabar. Nampaknya awak ni nak tunjuk tinggi ilmu. Gerutu mengetap bibir mengancam saya yang duduk tidak berganjak di sisi Kimah. Saya menggeleng kepala. Biarlah dia cuba berdalih saya. Saya tetap tidak mahu menyahut untuk melayaninya. Kalau saya bercakap sudah tentulah dia dapat melambat-lambatkan saya untuk terus membaca kalimat-kalimat Allah di hadapannya. Memang itulah yang sengaja dilakukan oleh bayangan lembaga itu supaya kalimat-kalimat Allah tidak dibacakan di hadapannya. Setelah bacaan Al-Fatihah 3 kali, lantas saya mengisar tapak tangan dengan membaca Allahumma inna naj'aluka fi nururrihim wa na'udzubika minasyururihim. Serentak dengan itu, rantai besi merah laksana bara terhujam dari udara menerjah ke tubuhnya. Lembaga itu terperangkap di penjuru bilik, tetapi topeng besi di mukanya seolah-olah terkunci di bahagian tengkuk hingga tidak boleh tertanggal lagi. Awak buatlah macam mana pun, tak dapat kalahkan aku. Bayangan lembaga itu mengejek sekalipun dia mengeliat-liat akibat diterjah rantai besi merah seperti bara yang menyala itu. Saya tetap tidak menyahut apabila dia ejek demikian. Saya ulangi membaca Al-Fatihah hingga 41 kali. Memang dia cuba juga menerkam ke arah saya sambil berpura-pura mampu menggerakkan tenaganya. Sekalipun saya dapat melihat keadaannya lemah terkial-kial. Awak tu dah lemah. Jangan nak cuba nak pura-pura. Sengaja saya mengejeknya disebabkan bayangan lembaga itu berdegil mahu melawan. Awak fikir ilmu awak tu tinggi sangat? Dia mencebik bibir dengan dendam yang membara di hati.
Ilmu Allah ni meliputi segalanya, sahut saya biar perasaannya meluap-luap marah. Bukalah topeng awak tu. Buat apa nak sembunyi muka? Lantas saya hembus ke mukanya dengan membaca 17 kali surah Al-Ikhlas dan Ayatul Kursi. Dia tercengang-cengang tidak menentu apabila suara saya bergema laksana guruh di udara. Kemudian sedikit demi sedikit, bayangan lembaga itu hilang bersama dengan asap yang menipis. Ketika itu, saya masih lagi duduk di atas sejadah sebaik saja selesai solat sunat duha. Memang saya terdengar bunyi telefon berdering di luar, tetapi saya tidak pedulikan sangat. Biarlah isteri saya yang menyambutnya. Selalunya memang isteri saya yang menyambut telefon apabila ada panggilan. Saya mendengar isteri saya bercakap dengan Ali Ranggi memberitahu kawannya si Mail Togok baru saja telefon. Cemas sangat Mail Togok menelefon Ali Ranggi disebabkan Kimah ketakutan tidak menentu. Kimah menuding jari ke penjuru bilik semasa Mail Togok masuk tetapi tidak bercakap apa-apa. Ali ni nak cakap dengan awak, Ustaz. Beritahu isteri saya. Sebaiknya, jelasnya menyampaikan pesan Ali Ranggi nak ajak awak ke hospital. Ali Ranggi yang ikut sama gelabah selepas menerima telefon dari Mail Togok. Saya mengangguk perlahan, tetapi terus duduk di kerusi dengan tidak bersiap-siap menukar pakaian. Biarlah Ali Ranggi datang menjemput ke rumah. Saya tidak peduli apa. Kalau sekadar mahu doakan Kimah, apa perlunya saya datang menjengah ke wad hospital. Lagipun saya bukannya dukun kalau diminta untuk merawatnya. Di mana-mana pun boleh doakan. Kalau diizinkan Allah, doa itu dimakbulkan sekalipun tidak datang menjengah. Sekiranya datang menjengah pun, belum tentu lagi Allah akan makbulkan doa itu. Kadang-kadang mereka yang mendesak itu tidak memahami bahawa doa seseorang itu hendaklah dengan rasa takut kalau-kalau tidak dimakbulkan oleh Allah dan dengan sepenuh harap supaya Allah memakbulkannya. Memang bimbang juga saya sekiranya doa-doa itu tidak dimakbulkan, maka orang yang memfitnah saya pula nanti. Tetapi sukar sangat mahu menerangkan kepada mereka seperti Ali Ranggi ini apabila saya enggan mahu datang menjengah. Kalau tidak kenangkan dia sepupu, memang berat juga saya mahu memenuhi kemahuannya yang seolah-olah mendesak itu. Sama juga dengan ucu tunal yang diharapkan sangat oleh orang-orang kampung di Kesang apabila diganggu syaitan. Kadang-kadang apabila keluarga mereka dirasuk sampai meracau-racau, tidak tertangguh mereka memanggil ucu tunal. Siapa lagi diharapkan di kampungnya kalau bukan ucu tunal yang mampu menghalau gangguan pelesit dan hantu raya yang merasuk. Anak lebay Jimin dianiayai orang sampai terasa digigit lipan di pangkal paha pun ucu tunal yang dijemput datang mengubat. Memang Sainah gadis berumur 16 tahun itu nampak lipan bara merah melekat di pangkal pahanya. Mengerekod lipan bara itu menjengkam dengan ekornya yang terbalik. Beberapa kali ditepis oleh Sainah, barulah lipan bara itu tercampak ke lantai terus menyusup di bawah tikar. Ketika Sainah terjerit kesakitan, sempat dia memberitahu maknya, Utih Sumi, mengenai lipan bara yang mengerkah pangkal pahanya, kemudian menyusup di bawah tikar setelah terhumban ke lantai. Apabila dilingkupkan tikar itu, Utih Sumi tidak melihat pun lipan bara di situ. Sampai pitam Sainah akibat bisa gigitan lipan bara yang menusuk di pangkal pahanya. Sebab itulah cepat-cepat lebay Jimin memanggil ucu tunal untuk memulihkannya. Siapa lagi boleh diharapkan untuk memulihkan Sainah kalau bukan ucu tunal, dukun di kampungnya itu. Sebaik sahaja ucu tunal naik ke rumah, dia tersengih-sengih memberitahu Sainah tidak digigit lipan bara. Lantas sahaja dia menuduh Sainah sekadar mainkan orang. Hampir tidak percaya Utih Sumi kerana dia melihat sendiri bekas gigitan lipan bara itu di pangkal paha anaknya. Tetapi ucu tunal tidak salah meramalkan gangguan yang menimpa Sainah itu. Setelah dia mendoakan pada daun sirih, terus disuruh lekapkan pada bahagian yang digigit lipan bara itu. Sebaik saja Utih Sumi melekapkan daun sirih itu, tiba-tiba saja upih pinang yang diukir macam lipan bara tercampak ke lantai dari bumbu rumah. Haha, itulah lipan baranya, ujar ucu tunal menguis-nguiskan upih pinang yang diukir macam lipan bara itu. Serta-merta pula Sainah pulih dari pitamnya. Dia mengaku tidak mengalami apa-apa kesakitan, sekalipun sebelumnya dia terjerit-jerit menangis. Balaskan pada orang yang menganiaya ni, Ucu. Lantas saja Utih Sumi mahu berdendam. Ish. Jangan biarkan syaitan menggoda. Segera lebay Jimin mengingatkan isterinya. Biar orang aniaya. Patutnya awak tu bersyukur yang Sainah dah sembuh kan?
Katanya tidak bersetuju dengan keputusan Uteh Sumi mahu membalas dendam. Upih pinang yang diukir seperti lipan bara itu diserahkan kepada Ucu Tunal. Biarlah dia sendiri tentukan sama ada mahu dibakar atau dibuang saja ke mana-mana. Belum pun Ucu Tunal berkisar mahu duduk mahu meninggalkan rumah Lebai Jimin. Tiba-tiba sahaja Ngah Miah memanggil Lebai Jimin dari tengah halaman. Sebaik sahaja pintu dibuka, cemas sangat Ngah Miah memberitahu anak bujangnya si Wahid termengah-mengah sakit perut. Berguling-guling Wahid menahan sakit perut seolah-olah disengkang kayu yang melintang. Tak payahlah pergi, beritahu Ucu Tunal tersengih-sengih. Dia tunjukkan upih pinang diukir seperti lipan bara itu kepada Ngah Miah supaya berikan kepada Wahid. Hairan juga Ngah Miah dengan ubat sakit perut yang diberikan oleh Ucu Tunal. Disebabkan dia dalam keadaan terdesak, terpaksa juga Ngah Miah mengambilnya. Dia berharap biarlah Wahid sembuh dengan jampi Ucu Tunal melalui upih pinang yang diukir seperti lipan bara itu. Memang bertambah hairan Ngah Miah kerana Wahid pulih serta-merta sebaik sahaja diunjukkan upih pinang tersebut. Tetapi selepas kejadian itu, Wahid terus saja meninggalkan kampungnya dan ke Singapura disebabkan malu sangat setelah dia mengaku di hadapan emaknya yang cuba memperdayakan Sainah. Memang Wahid berharap Lebai Jimin akan meminta bantuannya untuk mengubati Sainah. Dia sudah bayangkan akan memegang pangkal paha gadis itu sekiranya Uteh Sumi meminta bantuannya. Setiap kali Ucu Tunal ceritakan kepada saya mengenai Sainah digigit lipan bara itu, dia akan bibir mengejek perbuatan orang yang menggunakan kepandaian untuk menganiaya jiran sendiri. Alangkah baik sekiranya kepandaian demikian digunakan untuk membantu jiran sesama kampung. Lama juga tidak mendengar khabar Ucu Tunal. Tiba-tiba sahaja Kadir Misai memberitahu yang orang tua itu sudah lebih 3 bulan terkejang tidak dapat bangun. Makan pun terlentang sahaja dengan bersandar ke bantal sambil isterinya si Misah Sepet menyudukannya ke mulut. Sebaik sahaja mendengar Ucu Tunal sakit, tidak bertangguh saya mengajak Kadir Misai untuk ke Kesang. Ketika saya bersama Kadir Misai sampai, beberapa orang jiran sedang membacakan Yasin. Ucu Tunal masih lagi mahu dilayan berbual sekalipun tubuhnya terlalu lemah. Lama kita tak jumpa ya Ustaz, tuturnya perlahan apabila saya duduk di sisinya. Saya sekadar mengangguk sahaja. Ketika meletakkan tapak tangan ke dahinya, terasa kulit Ucu Tunal kendur macam daun sirih kecut di layur. Memang Misah Sepet juga mengakui dalam tempoh seminggu sahaja Ucu Tunal demam, kulitnya berubah menjadi kendur sampai kecut tidak bertahan. Dukun macam Ucu Tunal pun sakit juga, keluh Misah Sepet terharu dengan keadaan suaminya yang terkejang lebih 3 bulan. Kalaulah tidak disebabkan cucunya berkahwin dengan anak saudara Kadir Misai, memang saya tidak tahu mengenai Ucu Tunal yang terkejang sakit. Kenapa yang tak beritahu kami? Kadir Misai bagaikan menyesali Minah Sepet kerana tidak mahu memberitahu mengenai Ucu Tunal yang terkejang sakit itu. Entahlah, tak ingat langsung, sahut Misah Sepet tidak keruan. Dia sendiri kelam kabut menghadapi keadaan demikian. Tentulah tidak ada masa mahu memberitahu sesiapa. Biarlah Sahat yang memberitahu rakan-rakan datuknya. Lagipun tidak disangka pula dukun macam Ucu Tunal boleh alah penyakit. Kalau mahu dikatakan penyakit biasa, sudah dibawa ke hospital pun. Lebih sebulan juga Ucu Tunal terlantar di hospital. Sampaikan dia sendiri mendesak supaya dibawa balik sahaja ke rumah. Macam mana mulanya Ucu ni sakit? Lantas Kadir Misai menatap muka Ucu Tunal selepas jiran-jiran selesai membacakan Yasin dan setelah mereka berkumpul sebaik habis isyak di situ. Tergenang air di pelupuk mata Ucu Tunal apabila ditanyakan demikian oleh Kadir Misai. Lama juga dia terkebil, barulah Ucu Tunal dapat bersuara. Ucu balik dari hutan berburu rusa. Jelasnya, sebaik saja kenangkan dia masuk ke hutan bersama Dolah Tenjot. Dia sendiri yang galas napang dengan Dolah Tenjot mengekorinya dari belakang. Memang Dolah Tenjot sendiri tidak tahu apa yang berlaku semasa masuk ke hutan bersama dengan Ucu Tunal. Sebaik saja dipelawa berburu ke hutan, tidak bertangguh dia mengikut sahaja. Sudah kerap kali dia ikut Ucu Tunal ke hutan kalau dia ajak berburu.
Tidak pernah mereka balik tangan kosong sekiranya sudah meranduk ke tengah hutan. Bila-bila saja Ucu Tunal tidak lepaskan peluang kalau terserempak pelanduk yang bertandak tatkala meragut pucuk ludai di tepi denai. Sebaik saja dentum senapang menggerutuk, nescayalah pelanduk akan terhumban di perdu pokok. Siapa lagi akan sembelih leher pelanduk kalau bukan Dola Tenjot? Pantas saja dia menghunuskan parang asal saja pelanduk tergolek ke tanah dengan kaki yang terkinjal-kinjal menendang angin. Dola Tenjot akan sendalkan mata parang ke leher pelanduk biar matinya dapat disembelih. Sebab itulah dia tidak menolak apabila diajak Ucu Tunal berburu ke hutan. Dola Tenjot sudah terbayang daging pelanduk masak rendang tatkala kaki melangkah masuk ke hutan. Puas juga bersama Ucu Tunal meranduk ke tubi becah. Tiba-tiba sahaja mereka menemui jejak rusa yang masih keruh airnya. Tidak bertangguh Ucu Tunal menyusur denai mengikut jejak keruh air itu sampai ke seberang padang lalang. Memang sah, mereka berdua nampak rusa jantan yang tanduknya bercabang menjilat-jilat tubuh di tepi belukar. Terhanggak-hanggak rusa berkenaan, sebaik saja terdengar bunyi daun kering berdesir di pijak. Hari ni rezeki kita baik, Ucu. Bisik Dola Tenjot sebaik saja Ucu Tunal membedek senapang. Ucu Tunal tidak menyahut. Dia tidak mahu tembakannya jauh dari sasaran dalam saat demikian. Sebab itu dia mesti membedek tepat biar peluru yang berentak menerjah ke kepala rusa. Tentu rusa itu akan tersungkur menyembam bumi apabila peluru senapang menyinggahi tengkorak kepalanya. Dalam keadaan berhati-hati itulah Ucu Tunal melepaskan tembakan. Memang jarang sangatlah tembakannya tidak mendapati sasaran. Sekaligus rusa jantan itu tersungkur dengan rengikan yang memanjang. Tidak bertangguh pula, Ucu Tunal mencuit bahu Dola Tenjot supaya markah dapat mengulus parang untuk menyembelih leher rusa sebelum terlambat. Tetapi Dola Tenjot tidak ada di situ. Puas dia memerhati sekeliling. Memang Dola Tenjot tidak bersembunyi di mana-mana. Lagipun tidak ada sebab untuk Dola Tenjot mesti bersembunyi ketika dia melepaskan tembakan. Di hadapan mereka, bukan harimau panjang 7 depa yang tersergam menunggu mangsa. Masakan Dola Tenjot takut tidak menentu apabila terserempak rusa jantan tengah naik badan. Tentu Dola Tenjot juga gecur air liur kalau daging rusa itu dimasak rendang. Hei, ke mana pula engkau ni Dola? Gerutu Ucu Tunal segera menerpa ke hadapan. Bimbang juga dia kalau lambat disembelih rusa yang telah terguling ke tanah. Kalau sudah mati kejang, memang tidak berguna lagi daging rusa itu dibawa balik. Sebaik saja dia menghunus parang mahu menyembelih rusa, berdebar hatinya apabila melihat Dola Tenjot tergolek di sisi tubuh rusa berkenaan. Darah membuak-buak di kepala Dola Tenjot dengan kakinya menggelepar sama seperti tubuh rusa yang merengek-rengek dengan kakinya menendang angin. Setan, kau nak cari geruh aku nampaknya. Bentak Ucu Tunal menggertak bibir. Segera dia memangku kepala Dola Tenjot dengan meletakkan pada arah matahari memancar kuat. Kemudian dia memancangkan anak kayu yang dikerat sedepa di keliling tubuh Dola Tenjot seolah-olah mengurung di dalam serkap. Setelah duduk bersila dia antara Dola Tenjot dan tubuh rusa yang merengek-rengek, lantas Ucu Tunal cancangkan mata parang ke tanah. Dia mengukuhkan duduk lantas membaca, Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Allahumma inni as'azahal. Maafkan saya. Untuk bahagian doa ni akan saya potong ya. Minta maaf. Supaya tidak ada yang mengamalkan kalau kata ada tersilap. Jadi saya akan teruskan. Kemudian serentak dia mencabut mata parang yang tercancang ke tanah hingga keluar darah memancut di tempat mata parang itu tercancang. Sekaligus pula, Dola Tenjot terbersin lantas duduk terpinga-pinga macam terkejut dari tidur. Sewaktu Dola Tenjot berpaut kepada anak kayu yang dicancang di kelilingnya mahu bangun, dia melihat rusa yang tergolek bingkas bangun. Cepat-cepat pula rusa tersebut melompat ke dalam belukar menyusup entah ke mana. Rusa melintas depan kita, Ucu. Jerit Dola Tenjot bagaikan tidak sabar disebabkan rusa itu terlepas. Tetapi Ucu Tunal tidak menyahut. Dia memberi isyarat mengajak Dola Tenjot untuk balik sahaja. Biarlah dia balik dengan tangan kosong sekalipun kehampaan terbayang di wajahnya. Puas didesak oleh Dola Tenjot supaya teruskan juga berburu. Tetapi Ucu Tunal sudah mengambil keputusan tidak akan berburu. Manalah Dola Tenjot tahu apa yang dialaminya tatkala tubuhnya kejang di sisi tubuh rusa. Kalau dia berkeras menyembelih juga rusa berkenaan, tentu Dola Tenjot juga akan terpenggal leher.
Siapa akan percaya kejadian itu kalau diberitahu kepada orang-orang kampung? Tentu mereka akan menuduh Ucu Tunal yang memenggal leher Dolah Tenjot. Biarkanlah, aku lepaskan rusa tu, bisik Ucu Tunal sayu bila menggamit Dolah Tenjot yang mengajak berundur. Terpaksa juga Dolah Tenjot mematuhi keputusan Ucu Tunal. Dia sekadar mengikut sahaja ke mana pun dibawa Ucu Tunal di tengah hutan demikian. Lagipun, senapang terpanggul di bahu orang tua itu. Masakan pula dia boleh berkeras mengajak berburu meranduk hutan. Dia terasa terkurung di dalam lubang gelap semasa Ucu Tunal melepaskan tembakan. Tiba-tiba sahaja kakinya terjerlus ke bawah dengan tidak tertahan. Puas dia memekik-mekik memanggil Ucu Tunal, tetapi suaranya tidak kedengaran di mana-mana. Lama dia terkial-kial di dasar lubang gelap itu, barulah Dolah Tenjot nampak cahaya matahari memancar jauh di udara. Dia cuba melonjak ke atas, tetapi lubang berkenaan jauh ke bawah. Bimbang juga Dolah Tenjot terkurung di dalam lubang gelap itu sekalipun dia sudah nampak cahaya matahari yang memancar. Manalah tahu ada ular yang berlingkar di situ menunggu mangsa untuk mencerutnya sampai tidak dapat bergerak langsung. Puas terkial-kial dalam lubang gelap itu, barulah Dolah Tenjot mendengar suara Ucu Tunal memanggilnya. Perlahan-lahan dia merangkak naik sambil berpaut pada akar yang terjuntai. Ketika sampai di permukaan lubang, dia terbersin kuat hingga terhumban hingga tercampaklah ke celah kayu dicancang macam serkap yang mengurung dirinya. Ketika itu juga dia melihat seekor rusa jantan bingkas bangun melompat ke tengah belukar. Manalah Dolah Tenjot tahu mengenai dia berbaring di sisi tubuh rusa dengan kepalanya berlumuran darah. Masakan dia percaya kalau Ucu Tunal memberitahu kejadian yang sebenar berlaku ke atas mereka berdua. Cuma Ucu Tunal satu-satunya yang dapat memahami geruh tersebut. Sehinggalah dia terpaksa menggunakan ikhtiar untuk selamatkan kawannya si Dolah Tenjot. Kalau begitu, Ucu ni dah terkena badi. Lantas sahaja Kadir Misai menuduh sebaik saja Ucu Tunal kenangkan tentang dia berburu ke hutan bersama dengan Dolah Tenjot. Tidak lama selepas kejadian dia berburu ke hutan itulah, Ucu Tunal tiba-tiba mengidap demam sejuk. Terpaksalah si Misah Sepet lingkupkan selimut berlapis-lapis ke seluruh tubuh suaminya. Dia percaya yang Ucu Tunal tentu diserang demam kura sampai terkokol-kokol menahan kesejukan yang menusuk. Aku ingatkan dia ni kena demam kura, beritahu Misah Sepet tersengih-sengih mengerling suaminya yang terkerjang tidak bergerak tubuh. Tentulah disangkakan Ucu Tunal diserang demam kura. Maafkan saya. Tentulah disangkakan Ucu Tunal diserang demam kura setelah terketar-ketar sejuk sampai lebih 1 jam. Kemudian dia mengerang-erang kepanasan lantas membuangkan selimut. Setelah berpeluh-peluh hingga meracau tidak menentu, barulah dia tidur nyenyak keletihan. Sejuk menggigil-gigil itu berulang lagi keesokannya. Kemudiannya panas membahang dan berpeluh-peluh seluruh badan. Sebab itulah Misah Sepet menuduh suaminya dihinggapi demam kura. Tahu sangat Misah Sepet kalau sebut tentang demam kura. Memang begitulah penyakit tersebut merasuk mangsanya. Tetapi seminggu selepas berulang-ulang seperti keadaan demam kura itu, tubuh Ucu Tunal berubah menjadi kurus. Kulitnya menjadi hitam dan kendur, laksana daun sirih lecur yang dilayur. Dia bertambah lemah, tidak bermaya lagi. Kalau demam kura, minum air jadam pun dah boleh sembuh, kata Kadir Misai menggeleng lemah. Manalah aku tahu penyakitnya macam ni, sahut Misah Sepet memicik-micik kepala lutut suaminya. Tetapi dia berhati-hati bagaikan bimbang kulit suaminya akan luruh sama apabila dipicit demikian. Habis, macam mana fikir Ucu sekarang ni? Soal Kadir Misai tidak tahu bagaimana mahu membuat keputusan. Entahlah, lantas sahaja Ucu Tunal menjelaskan sambil cuba mengangkat kepala. Baca Yasin dah 3 petang. Badan aku dah tak rasa apa-apa lagi, macam kebas, beritahunya seolah-olah terbayang kekecewaan di hatinya. Macam mana Ustaz fikir yang paling baik? Misah Sepet berpaling menatap muka saya bagaikan meminta keputusan. Terpulanglah kepada Ucu sendiri, sahut saya perlahan mengusap-ngusap dahi Ucu Tunal. Ucu Tunal semakin sebab menahan keharuan hatinya disebabkan dia merasa tubuhnya sudah kebas. Dipicit pun tidak memberi bekas langsung kepadanya. Memang dia tahu dahinya diusap, tetapi Ucu Tunal tidak dapat lagi merasa usapan tangan saya itu. Lama dia tersengguk-sengguk, barulah Ucu Tunal memberitahu mengenai mimpinya pada malam itu.
Yang dia terketar-ketar menahan kesejukan bagaikan diserang demam kura. Sengaja dia rahsiakan daripada pengetahuan isterinya mimpi tersebut kerana bimbang si Minah Sepet akan menuduhnya sengaja mereka-reka cerita. Mimpi itulah yang membawa padah kepadanya apabila terasa berdiri di tubir jeram memerhatikan seorang lelaki tua bertunggang di belakang rusa. Dia melihat bahagian kepala rusa itu berlumuran darah bekas ditembusi oleh peluru senapang. Tersengih-sengih lelaki tua itu mengejeknya dengan memegang gada yang berceranggah di tangan. Kulit lelaki itu kendur meluyut macam daun sirih lecur yang dilayur. "Hutang mesti dibayar tunai," jerkah lelaki tua itu bertenggung di belakang rusa berkenaan. "Bukannya aku dah pulangkan hak kamu?" sahut Ucu Tunal tidak berganjat di tubir jeram. "Tapi kau pulang hak aku. Hak aku ni dah cacat," jelas lelaki tua itu bagaikan berdendam. Nampaknya kau sengaja nak cari geruh. Kalau begitu aku terpaksa beli." Marah benar Ucu Tunal apabila dicabar lelaki berkenaan. Semasa lelaki tua itu melontarkan gada berceranggah, cepat-cepat Ucu Tunal mengelak. Dia melompat menyebabkan kakinya tergelincir, jatuh ke bawah jeram. Terkekeh-kekeh lelaki tua yang berkulit kendur macam daun sirih di layur itu mentertawakan Ucu Tunal yang jatuh ke air. Lama Ucu Tunal dipusar oleh arus di tengah jeram hingga dia hampir lemas. Barulah tangannya dapat mencapai batu di tebing. Cepat-cepat dia berpaut naik sampai terasa sejuk menusuk ke tulang sumsum akibat terlalu lama terendam. Sejuk yang dialaminya melalui mimpi itulah berterusan hingga menjadi dia demam tergigil-gigil. Selera makannya juga menjadi mual, tidak mahu menelan nasi. Sedikit demi sedikit tubuh Ucu Tunal semakin lemah, tidak bermaya. "Kenapa awak tak bagi tahu saya tentang mimpi itu?" gerutu Misah Sepet kesal dengan sikap suaminya yang mahu merahsiakan segalanya dari dia. "Alah mimpi, macam mana nak bagi tahu?" jelas Ucu Tunal meluahkan rasa terharu yang sekian lama terpendam. "Memang tak masuk akal," keluh Kadir Misah apabila kenangkan kaitan mimpi itu dengan penyakit yang dialami oleh Ucu Tunal. "Tapi, kalau cepat dapat tahu mungkin juga ada ikhtiar," katanya lantas mengerling ke arah saya. Disebabkan penyakit yang dideritai oleh Ucu Tunal itu sudah lebih 3 bulan, tentulah tenaga jasmaninya tidak mampu lagi melawan penyakit. Kalau diubati pun sekadar harapkan tenaga luar, sedangkan tenaga jasmani itu diperlukan juga untuk melawan gangguan penyakit. Setelah merasakan Ucu Tunal dapat mententeramkan hatinya, lantas saya letakkan tapak tangan di kepalanya dengan membacakan beberapa doa. Ketika ini saya terdengar Ucu Tunal beristighfar beberapa kali dan mengaku seluruh badannya bagaikan bergegar. Apabila saya beralih kelunjur kakinya dan memegang ibu jari, dia tiba-tiba mengeliat. Baru terasa sakit, Ustaz." Tuturnya lemah tetapi terkial-kial memberi isyarat kepada isterinya yang dia semakin sukar mahu bernafas. Segera Misah Sepet mengusap dada suaminya. Kemudian Ucu Tunal berbisik meminta saya teruskan membaca apa-apa sahaja. Dadanya terasa lapang mendengar saya membacakan doa, tetapi tangannya bergerak-gerak memberi isyarat supaya Misah Sepet terus mengusap dadanya. Jiran-jiran juga melihat Ucu Tunal sudah mula mahu menggerakkan tangan seolah-olah tenaganya pulih semula. Wajahnya juga segar sekalipun. Wajahnya juga segar sekalipun kepala masih belum boleh diangkat. Tetapi segera saya memberikan isyarat kepada Kadir Misai supaya mengajak jiran-jiran yang sama-sama tercungguk di situ bacakan Yasin. Dalam masa jiran-jiran membacakan Yasin itulah, perlahan-lahan Ucu Tunal menutup matanya. Perkara menentukan segalanya adalah hak Allah, kerana saya hanya sekadar mampu berdoa sahaja. Ucu Tunal menghembuskan nafasnya semasa saya bersama jiran-jiran di situ berdoa memohon pertolongan Allah bagi meringankan beban penyakitnya. Sewaktu Ali Ranggi memberhentikan kereta di hadapan rumah, saya masih tercungguk di kerusi. Isteri saya keluar membukakan pintu pagar mempelawanya masuk. Angah tak siap lagi?" ujar Ali Ranggi lantas duduk sambil memerhatikan saya yang masih tidak menukar pakaian. "Minumlah dulu, lepas tu baru siap-siap untuk pergi." Sengaja saya berdalih kerana malas sangat mahu memenuhi permintaan kawan Ali Ranggi itu. Saat ini saya merasa debaran dada saya pula yang kencang berombak bagaikan menghadapi darah gemuruh. "Mak Togok tu harap sangatlah si Angah datang," desak Ali Ranggi meminta saya segera menukar pakaian. Tetapi saya tidak mahu tergesa-gesa. Sebaik saja isteri saya hidangkan sarapan pagi, saya segera mengajak Ali Ranggi minum dahulu. Ketika menjamah sarapan itulah, isteri Ali Ranggi pula menelefon.
Cepat-cepat isteri saya menggamit Ali Ranggi disebabkan isterinya itu cemas tidak menentu. Apabila Ali Ranggi mengangkat telefon, dia bagaikan kecewa yang tidak bertahan. Perlahan-lahan dia meletakkan gagang telefon dan memandang isteri saya tercegat di tepi meja makan. Kimah tu baru kejap ni tadi meninggal. Jelas Ali Ranggi berjalan lemah lantas duduk semula. Cepat-cepat dia menghirup minuman kerana mahu segera balik ke rumah.